Assalamualaikum, nama saya Razul daripada Kajang. Okey, saya akan tanya soalan terus sampai habis. Okey, soalan nombor 1, apa sebenarnya masalah yang besar yang kita hadapi di Malaysia sekarang, dan adakah hudud dapat menyelesaikan masalah tersebut? Itu yang saya nak tahu, apa masalah tu, dan masalah yang paling besar sekali yang kita hadapi sekarang, dan adakah hudud dapat menyelesaikan masalah itu serta-merta 100%? Nombor 2, Ustaz Hadi kata rasuah tidak dihukum ikut hukuman hudud. Adakah ini bermakna jika pencuri mencuri RM100 ataupun mengikut kadar yang ditetapkan untuk dikenakan hukuman potongan tangan itu, ianya akan dipotong tangannya, tetapi perasuah yang rasuah sehingga RM1 juta akan hanya di jail? Nombor 3, Ustaz Hadi kata mencuri lagi teruk dari rasuah. Selama ni kita telah diberitahu bahawa kesan merasuah itu lagi teruk daripada mencuri. Tapi Ustaz Hadi yang merupakan seorang ustaz yang berpengaruh mengatakan sebaliknya. Adakah ini pandangan Islam ataupun tidak? Nombor 4, ada yang mengatakan bahawa hukuman hudud seperti potong tangan dan rejam sudah ada sebelum kedatangan Islam, iaitu pada zaman jahiliah, dan juga dilaksanakan dalam masyarakat Yahudi Madinah. Juga kita mengetahui ada ayat yang mengatakan kita tidak boleh mengikuti cara hidup bangsa lain. Kalau gitu, adakah mengikut cara hukuman ini, bukankah kita mengikut cara budaya Yahudi dan jahiliah? Nombor seterusnya, kita hadkan soalan. Ada banyak lagi ke ni? ada lagi dua lagi soalan. Okay. Jika mangsa rogol gagal mengemukakan 2 saksi yang adil, adakah mangsa rogol akan dikenakan hukuman sebat bagi bujang dan rejam bagi yang berkahwin? Dan yang terakhir, seperti yang tadi penceramah ada mengatakan bahawa hukuman Islam, negara sudah Islamik, undang-undang negara sudah cukup Islamik, sudah ada takzir dan hukuman mati, tetapi hukuman mati yang ada adalah menggunakan cara tali gantung. Sementara hukuman hudud saya tak tahu adakah menggunakan tali gantung ataupun menggunakan pedang ataupun apa. Adakah kita sudah, masyarakat menerima bahawa kita patut menghukum pesalah itu menggunakan pedang dan bukan mengikut tali gantung? Baik. Sekian, terima kasih. Razul dari Kajang, banyak soalannya ni, saya nak kena ingatkan balik. Baik, saya buka satu lagi soalan kepada siapa? Baik, kita mula yang belakang. Tu dari belakang tadi dah ke depan dah ni. Okey, Haji sekejap je Baik. Ringkas kalau boleh. Ya, nama saya Siti Kasim. Pertama, saya sebagai seorang peguam yang juga ada menjalankan kes-kes aksiden. Saya dengan segala hormatnya ingin memperbetulkan apa yang Profesor cakap tadi, bahawa sekiranya seseorang itu mati, dia tidak dapat buat claim. Itu kita panggil sebagai insurans, ya. Kita boleh claim kepada insurans, di mana banyak pampasan telah dibayar kepada mangsa-mangsa. Nombor 2, saya nak tanya kepada semua panel lah. The lawyer tadi ada sebut tentang Kelantan, ya. Jadi saya nak tanya tentang Kelantan punya enactment. Adakah mereka panel-panel bersetuju bahawa hudud yang diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan akan menjadi penyebab kesengsaraan bagi hak-hak wanita? Adakah panel bersetuju bahawa Kelantan Kanun Jenayah Syariah 2 bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dalam perkara tertentu 82 mengenai persamaan gender, wanita Islam tidak boleh menjadi saksi. Seksyen 41.1 juga mengatakan setiap saksi mestilah lelaki Islam of reputable character, yang karakter yang baguslah. Dan
apa dia karakter bagus itu kita tidak dapat definisinya lagi. Nombor tiga yang saya sendiri lihat, banyak negara di dunia ini, terutama negara-negara di Middle East, mereka menjalankan hukuman hudud. Tidak satu pun negara yang menjalankan hukuman hudud di dunia ini adalah satu negara yang kita panggil satu negara yang sukses. If the panel boleh tunjuk satu negara di dunia ini yang menjalankan hukum hudud ataupun jenayah Islam lah, yang seperti apa satu panel cakap tadi, hukum Islam lah ya, berjaya dan kita boleh panggil success story ya, then I will agree. Saya rasa ramai Maksudnya orang Melayu negara maju yang melaksanakan hudud. bukan negara maju, negara-negara mana yang menjalankan hukuman Islam lah, yang hukum hudud tu, buktikan bahawa mereka telah dapat menjalankan hukuman, sebab hukum itu, negara itu adalah negara yang paling maju. Compare dengan negara seperti negara yang bukan Islam lah, yang tidak menjalankan hukuman Islam. Apa yang saya tahu, mereka lebih sukses daripada negara-negara Islam. Kita Itu dapat soalan tu. ya. Baik. Ada satu lagi, just one more, very brief. Saya Melayu, then I consider myself as a Muslim. Dan kenapa yang walaupun saya Melayu dan Islam, mengapa orang-orang yang merwar-warkan tentang hukuman hudud atau hukuman Islam ini assume ya, that a Malay and a Muslim like me akan menerima hukuman hudud yang akan mereka dish out kepada kami. Adakah kami tidak berhak untuk bersuara dan berdebat dengan mereka tentang hukum-hukum mereka? Sebab the gist of it adalah hukum-hukum yang dikeluarkan oleh so-called ulama ke siapa ke adalah hukum yang tidak kami persetujui. Dan we should be allowed untuk debate dan discuss tentang bagaimana mereka dapat to that decision of that hukum. Okay, thank you. Baik, terima kasih. Okey Haji, saya bagi peluang Haji satu. Sekejap selepas kita jawab, nanti kita pergi satu lagi sesi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya ni kena ada konteks dia. Saya nak Nama tuan. Rahim Zain Rahim Zain. dari Petaling Jaya. Apabila orang Islam dulu menuntut kemerdekaan, bahawa isu tuntutan Melayu Islam dalam perundingan kemerdekaan, 2-3 perkara yang dimajukan, bahasa Melayu, agama Islam. Kerana sebelum penjajah datang, negeri-negeri Melayu sudah ada hukum-hukum Islam. Ya. Dan saya percaya inilah juga yang menyebabkan orang Melayu kata, oh kita merdeka, kita bukakan negara ini kepada rakan-rakan kita yang belum jadi warga negara. Jadi orang Melayu ada quid pro quo. Tengok rekod, tengok apa, itulah perjuangan dalam rundingan. Dan apabila Islam is the region of the federation, dia tak datang from the sky. Dia datang daripada penjelmaan hasrat untuk mengembalikan agama Islam bagi orang Melayu yang merdeka. Tapi apabila Islam is the religion of the federation, diteguh dengan ringkas, dengan padat, with no room for argument, benda itu diabaikan oleh orang-orang Melayu yang memimpin negara. Ya, ini bukan menekan kaum lain, ini konteksnya. Dan apabila perkara hudud disebut, I was fortunate probably, waktu mula-mula Profesor Ibrahim bawa ini, dia guna perkataan hudud. Dulu tidak popular. Yang saya nak sebutkan ini, orang yang mahu kepada hudud, mahu kembali menguruskan diri dalam negara supaya dia mendapat keredaan Allah. Ini dia. Bagi orang Islam, dia tak kira agama lain dah. Bagi diri dia sebagai orang Islam, segala tuntutan-tuntutan Islam, batas-batas yang disebut dalam Islam, dia nak sempurnakan supaya apabila dia kembali menghadapi Allah, dia mendapat keredaan Allah.
Saya mau beri perhatian kepada ini. Bukan hukum itu, bukan undang-undang itu, bukan tadi yang soalan-soalan tanya. Kalau kita nak cari keredaan Allah, kenapa saya dapat dalam panel itu kita kata wisdom? Kita elakkan daripada melihat kepada apakah hukum Allah yang orang Islam mahu menyelamatkan diri untuk mendapat keredaan Allah. Baik, saya dapat soalan. Jadi kalau begitu keadaannya, tolong beri perhatian kepada isu ini. Bukan isu balas-membalas itu, tidak. Yang pertama sekali, bagaimana kita meyakinkan yang kita dapat melahirkan keadaan dalam hidup kita hari-hari untuk kita dapat keredaan Allah. Kalau kita menari, mengelak macam kita mengelak menghadapi tuntutan itu. Jadi saya minta the wisdom of the panel. Ya, tolong huraikan sebenarnya supaya orang Islam tahu yang dia dapat apa yang dia mahu. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Rahim. Nanti kita akan pergi ke satu lagi pusingan untuk sesi soal jawab dari floor. Baik, ada banyak soalan dekat sini. Saya harap sangatlah agar panel saya ni dah tulis, dah salin dah soalan-soalan ni, sebab saya pun kadang tak sempat juga nak salin banyak soalan. Jadi siapa yang nak jawab soalan daripada Cik Razul dari Kajang tadi tentang persoalannya berkenaan dengan apa masalah utama di Malaysia ni dan adakah hudud boleh selesaikan masalah itu? Prof, boleh? Saya tak nak jawab macam tu. Oh, ada pilihan. Saya nak jawab kenyataan Ustaz Hadi mengatakan rasuah tidak dikenakan hudud, mencuri lebih teruk daripada rasuah. Saya rasa ini kita silap dengar. Cuba dengar betul-betul apa Ustaz Hadi katakan. Kalau dia kata macam tu, mungkin saya kena baiki sikitlah. Islam tidak melihat, tidak memandang remeh kepada rasuah. Mungkin kita silap tu. Jadi mungkin Ustaz Hadi nak mempertahankan hudud mencuri, mungkin silap faham dari segitu. Soalnya, orang rasuah yang makan rasuah lebih banyak, hukumannya boleh sampai dibunuh. Bukan saja potong tangan, dibunuh pun boleh. Katakanlah rasuah itu hukumannya takzir. Kalau takzir tu sekali, dua kali takzir yang ketiga boleh dibunuh. Ini sebab kalau kita berbincang pada malam ini tentang perbezaan mencuri dengan rasuah itu, mungkin tak sempatlah. Jadi kalau kita mengajar kat universiti, mungkin 1-2 kuliah tu baru boleh jelas. Orang mencuri malam-malam, masa orang tak nampak. Rasuah ada orang bagi. Tak bagi tak ada rasuah. Dari segi itu dia lebih ringan. Sebab itu mencuri itu, awak pergi mencuri rumah orang duduk tidur. Orang tak boleh tidur. Dalam masyarakat itu bila ada kata pencuri. Sekarang, bila daerah kita ni, di PJ ke KL, ramai duduk curi, orang pendatang duduk curi. Kita rasa tak sedap gitu. Itu yang hukumannya. Cuma saya nak tumpukan kepada rakan saya ni, Siti Kasim lah. Ini semangat orang yang macam ni. Saya suka dengan semangat-semangat ni, tapi semangat tu mesti ada isi, Siti. Pertama sekali, nama Siti lah. Ya, Siti. Siapa yang halang Siti bersuara? Tak pernah. Kalau dalam negara komunis, Siti sudah ditembak. Begitu. Tapi di sini, nak melawan 24 jam sela lah. Nak pergi kepada merdeka mana bagi, saya menentang hudud, bagilah. Asalkan tidak mengeruhkan suasana masyarakat. Katalah, tidak ada siapa pun. Siti nak tulis artikel berapa goyang, berapa pikul, berapa... Boleh. Tidak ada siapa menghalang. Siapa mengatakan ulama menghalang orang memberi pandangan tentang hudud? Tidak ada langsung. Malah, orang yang mencaci ulama pun kita tidak mengambil tindakan. Ini satu tuduhan yang tidak adil. Satu tuduhan yang tidak adil. Saya bersimpati dengan setengah perjuangan Siti dan rakan-rakannya. Tetapi tidak seberat ini tuduhan kepada ulama. Saya harap Siti perbetulkan cara bercakap. Mempertidakkan para ulama. Kerana para ulama juga adalah cerdik pandai dalam masyarakat ini. Walaupun mereka itu tidak sebulu dengan kita. Saya pun kritik para ulama tapi tidak begitu.
Jadi saya harap Siti kalau nak jumpa saya pun sila lebih-lebih lah. Secara peribadi saya nak bagi tahu. Apa taraf seorang ulama, jangan dicaci seperti itu. Habis. Yang kedua, mana dia negara Islam yang melaksanakan hudud lebih maju? Apa maksud kemajuan Siti? Ada kereta besar, bini besar, rumah besar. Kemajuan itu adalah kedamaian hidup. Orang yang maju hidupnya lebih damai. Kalau sekiranya hidupnya lebih tidak damai, walaupun kaya raya, dia tidak mencapai kemajuan hidup. Manusia ini bukan hanya fizikal, spiritual itu. Saya kadang-kadang cemburu kepada seorang peladang. Kita keluar pagi, balik petang, keluar malam, balik hampir subuh, dapat uang, dapat harta, dapat rumah, tapi tak senang. Seorang peladang yang miskin, pagi-pagi hisap rokok, tak kena kanser pun. Buat kerja dengan tenang, menyanyi waktu mencedung, itu kebahagiaan. Siapa yang lebih maju? Orang yang dapat mencapai nilai kemanusiaan yang lebih tinggi adalah lebih maju daripada orang yang mendapat harta, kebendaan dan sebagainya, tapi hatinya resah. Tengok cara orang bercakap, kita tahu ini orang resah bercakap, tak boleh. Itu bukan kemajuan, itu kemunduran dalam arti kemanusiaan. Saya cukup panas hati bila Siti menyerang para ulama seperti itu. Baik. Ulama memperjuangkan keyakinan mereka, kita perjuangkan keyakinan kita. No, you can go to Kota Baru. You can go to Kota Baru, ask them what is hudud. Baik. They will say, they will. Baik. Baik. No, I take this one as a personal with you because you serang ulama begitu. Baik, Prof. Siti. Okay. Yes, because you start. Baik, terima kasih Prof. Datuk. No, saya tak nak berkompromi dengan cara ini. Saya kadang-kadang simpati dengan perjuangan you all. Kita akan balik semula kepada soal. Yes, tapi you tuduh pada ulama. Terima kasih Siti. Terima kasih Prof. Datuk. Yes. My name is Hamijan. I'm from Kuala Lumpur. I think the lady asked a very fair question. And with all due respect, Professor, I think you lost the plot. Baik, terima kasih. Okay, thank you. Kita teruskan kepada. No, just I want to settle this problem with this young lady. Okay. Kemudian yang ketiga, dari segi kes di mahkamah, saya setuju. Maknanya kalau berlaku accident, kita ada boleh claim insurans. Saya tidak menolak hakikat ini. Tapi Islam boleh memberi alternatif yang lebih tinggi. Daripada itu, blood money, diat itu adalah suatu jumlah yang tinggi. Tidak setinggi yang kita boleh bagi kepada sekarang ini. Kemudian saya nak bagi tahu, orang duk confuse tentang potong tangan, mencuri potong tangan dan sebagainya. Tapi sebenarnya orang tak nampak bagaimana seorang kalau mencuri RM100, dia kena hantar balik apa yang dicurinya. Tidak sekadar masuk penjara, hantar balik apa yang dicuri. Saya tak mahu prejudis, sebab saya datang sini untuk memberi pandangan-pandangan secara akademik dan tidak memperjudiskan sesiapa. Jadi saya nasihatkan Siti supaya tidak dalam publik macam ini. Tak perlu. Tak perlu, tak payahlah. Baik, terima kasih. Tak perlu, tak payah. Terima kasih Puan Siti dan terima kasih Prof. Datuk. Kita pergi ke Prof. Dr. Azam tentang beberapa lagi soalan yang dikemukakan oleh floor. Saya tak dapat nak sempatlah dengan masa yang suntuk untuk nak menjawab semua, tapi I pick up a few. Baik. Dalam konteks ini soalan yang mana satu ni? Saya ingat yang oleh Zul, apakah hudud itu dapat menyelesaikan masalah segala-galanya?
seperti mana yang disebut dan dibincangkan, hukuman jenayah Islam termasuk hudud ini dilaksanakan dalam sejarah sistem perundangan Islam itu apabila mencapai satu tahap keimanan yang tinggi. Dan saya melihat, ini pandangan saya yang saya membacanya, dan dalam keadaan suasana yang kita hadapi hari ini, apakah ianya satu-satunya dapat menyelesaikan? Bagi saya tidak. Sebab ianya hanyalah satu komponen. Kalau kita belajar fiqh pun, undang-undang jenayah ni, fiqh al-jinayah ni adalah satu komponen daripada fiqh-fiqh yang lain. Apakah dia boleh menyelesaikan semua masalah? Tak boleh, sebab dia baru satu komponen. Islam ni ada satu agama yang menyeluruh. Kerana itu apabila sistem-sistem yang lain dapat disokong, maka lahirnya satu sistem hukuman yang berbentuk tinggi disiplinnya, barulah dapat selesai masalah. Kalau kita nak laksanakan hudud semata-mata tanpa dengan kita mengabaikan unsur-unsur dan cabang-cabang yang lain, saya bagi pandangan saya tidak dapat menyelesaikan masalah. Dia hanya dapat menyelesaikan sebahagian, bukan keseluruhan. Saya nak ambil contoh. Mungkin ada tak setuju kenapa kita kena sebut juga ini adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Saya ingat tujuan kita adakan forum ni itu adalah untuk mendapat keridhaan Allah. Dan tajuk forum hari ini, pelaksanaan hudud di Malaysia antara ideal dan realiti. Kita ada ideal dan kita ada realiti. Realitinya ialah melihat kepada keadaan tempat. Realitinya melihat kepada masa. Dan itulah undang-undang Islam. Tidak sama undang-undang Islam itu dapat dilaksanakan pada keseluruhan tempat dengan benda yang sama. Tak perlu pergi jauh. Dalam negara Malaysia ni sendiri, Kelantan nak minta hudud. Sebab negeri di Kelantan 95% referendum yang telah dibuat oleh think tank di negeri Kelantan, masyarakat Kelantan nak hudud. Itu permintaan mereka. Kerana itu mereka memilih PAS untuk memerintah. Itu terpulanglah. Itu saya tak boleh campur tangan. Tetapi apakah undang-undang itu dapat dilaksanakan dalam negara-negara ataupun negeri yang lain? Boleh dilaksanakan di Selangor? Saya rasa tidak mungkin. Bolehkah dilaksanakan di Perak? Saya rasa tidak mungkin. Bolehkah dilaksanakan di Pulau Pinang? Saya rasa tidak mungkin. Bahkan di Kuala Lumpur sendiri tidak mengizinkan. Kerana realitinya tidak begitu. Apakah kita ini tidak mendapat kerana Allah SWT sebab saya duduk di Kuala Lumpur? Kerana itu saya kena berhijrah ke Kelantan, maka baru saya mendapat keridhaan Allah. Bagi saya itu bukan jantan. Jantan ialah saya duduk di Kuala Lumpur, saya duduk di Selangor, saya memperbaiki sistem yang ada di Selangor dan di Kuala Lumpur untuk mendapat keridhaan Allah SWT. Apakah undang-undang hudud semata-mata itu mendapat keridhaan Allah? Itu soalan saya. Jadi saya jawab secara provoking. Saya nak bagi contoh yang paling mudah. Saya belajar di luar negara. Di negara barat lah. Di England. Naik tube. Zaman dulu masa tak ada internet. So tiap-tiap minggu duk tulis aerogram. Duk dalam tube duk tulis aerogram. Untuk nak hantar berita kepada Malaysia. Tulis 2 aerogram. Masa tu banyak masa boleh tulis lah. Saya tertinggal aerogram tu dalam tube. Bila saya balik, saya pun tulis balik. Saya kata, habislah saya kena tulis balik sebab aerogram yang pagi tadi saya tulis tu saya tertinggal. Dan pada amatan saya, aerogram tu akan dibuang dalam tong sampah ataupun disepak dibuang. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, aerogram tu sampai ke Malaysia dan dijawab balik aerogram. Kedua-dua aerogram yang saya hantar pada permulaan dan yang kedua itu sampai. Begitu juga dengan apabila kita jumpa duit. Ini saya tak cerita masyarakat barat sekarang, saya cerita ni suatu masa dulu. Bila orang-orang Asia datang ke barat dengan membawa perangai-perangai yang tak elok ini sudah tidak aman. Tapi saya nak cerita didikan budaya mereka pada asalnya. Mereka ni bukan Islam. Bukan Islam ini, bukan Islam.
Bahkan katanya Kristian tapi tak mengamal pun Kristian. Tetapi apakah mereka ini tidak melaksanakan apa yang kita ada pada ajaran Islam? Umpamanya saya sebut, kalau ada tertinggal duit, mereka tidak akan ambil. Dia akan tinggalkan di dalam lost and found property ataupun barang kita. Kita boleh pergi jumpa dan kita dapat. Saya tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, bolehkah perkara itu berlaku dalam negara kita? Saya yakin kita susah nak dapat. Saya tak kata tak dapat, tapi susah nak dapat. Dan inilah saya nak katakan yang ini ialah budaya dalam ini. Kalau kita dapat tanam, dia dapat melahirkan. Saya tak setuju bahawa baharat itu baik. Dia ada banyak juga masalah lain. Tapi didikan budaya yang dibawa, cara dia bawa kereta, bagaimana begitu Islamnya bawa kereta. Walaupun kita ada pak lebay dengan janggut yang tinggi bawa kereta, tidak menunjukkan keislamannya. Saya minta maaf, tapi inilah realitinya. Tapi saya tak kata barat itu bagus, tapi yang baik itu bagi saya tidak. Inilah yang saya kata perlukan kepada suasana keadaan semasa tempat, maka kita dapat laksanakan. Itulah bagi saya kerana Allah SWT. Jadi secara tak langsung Prof. Dr. sudah menjawab soalan daripada Cik Rahim tadi berkenaan dengan orang Islam mesti memperjuangkan tentang hudud kerana untuk mendapatkan keredaan Allah. Jadi saya rasa apa yang disebut oleh Prof. Dr. Azam sudah diselitkan tentang jawapan tentang keredaan Allah tu ya. Baik, ini beberapa lagi soalan Puan Siti yang belum kita jawab tentang elemen Kelantan 2015 itu, dan juga tentang perjuangan wanita. Adakah wanita akan terus hidup dalam kesengsaraan menurut, kalau saya boleh quote Puan Siti tadi sebut. Mungkin Tuan Haji Musa boleh jawab soalan ni. Okey, saya nampak ada 3 soalan lagi yang belum jawab. Yang pertama tentang rogol. Dia berkait dengan soalan Puan Siti tadi. Rogol soalan daripada Cik Razul tadi kan? Yang saya saksi ni. Saya seronok ni buat rogol ni. Sebab ada yang menimbulkan satu persoalan. Dia kata bila kes rogol ni, orang yang kena rogol buat aduan, dia kena bawa 4 orang saksi lelaki yang adil. Kalau tak ada saksi, pengadu ini akan dikenakan qazaf. Itu dakwaan yang dibuat. Saya nak betulkan, sebenarnya dalam bab ini, apabila seorang pengadu mendakwa dia dirogol dan dia tak boleh nak bawa 4 orang saksi lelaki yang melihat kejadian itu, dia sebenarnya boleh pergi kepada bukti-bukti lain. Dia boleh buat DNA test, boleh buat report polis, boleh buat medical check up, dia boleh buat psychology test dan sebagainya. Dan tes-tes yang dibuat itu adalah, kalau dalam Islam dia sebab tu saya cakap tadi, kita bila lihat undang-undang jenayah ni, kita jangan lihat hudud saja. Kita kena lihat qisas, hudud dan ta'zir. Apabila pengadu ini tidak berjaya mengemukakan 4 orang saksi untuk mensabitkan kesalahan hudud, dia boleh kemukakan otoriti-otoriti yang berkaitan dengan untuk sabitkan kesalahan ta'zir. Bukti-bukti itu tadi, DNA test, report polis, psikologi test dan sebagainya, itu adalah bukti-bukti untuk supaya orang yang didakwa itu boleh dikenakan hukuman dalam bentuk ta'zir. Tak boleh nak sabitkan hudud, tetapi masih boleh dikenakan dengan hukuman ta'zir. Tentang isu wanita menjadi saksi, saya nak bawa kisah zaman Saidina Osman. Saidina Osman, Khalifah Osman, khalifah kita yang ketiga tu. Apabila berlaku pembunuhan Khalifah Osman ini, masa pembunuhan itu berlaku, tidak ada saksi yang melihat. Yang ada hanya isteri kepada Khalifah Osman, seorang wanita. Dan apabila perkara ini dibahaskan, keterangan isteri Khalifah Osman ini diambil kira pada waktu itu, mengambil kira siasat syariah pada waktu itu, dan boleh dapat tangkap orang yang melakukan pembunuhan itu. Dan
dalam satu kisah yang lain, ini masih bab rogol ni, seorang wanita mengandung. Zaman Rasulullah ni seorang wanita mengandung, tetapi tidak ada suami. Mengandung tidak ada suami dan tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan itu. Siapa yang merogol dia. Alasan dia kerana wanita ini dia kuat tidur. Bila dia tidur dia tak sedar apa pun. Dia tak sedar orang buat apa kat dia. Dan dalam kes ini, wanita ini diarahkan supaya membawa saksi membuktikan bahawa dia memang kuat tidur. Dan wanita ni boleh bawa saksi. Jadi hukuman hudud itu tidak dikenakan ke atas dia, kerana dia membawa saksi yang menyatakan memang dia kuat tidur. Tidur tak sedar apa pun. Lori kereta api lalu sebelah pun tak sedar. Jadi hukuman hudud yang sepatut dikenakan sebab dia mengandung tanpa ayah itu, tanpa suami itu, dah tak kena hudud dah. Terlepas. Dan satu kisah yang lain, seorang wanita juga, ini zaman Saidina Umar, seorang wanita ini dia berjalan di padang pasir dalam kehausan panas, tidak ada air nak minum. Tiba-tiba dia jumpa seorang lelaki. Lelaki ni dia ada susu kambing. Saya tak ingat riwayat susu kambing ke susu unta, tapi dia ada susu. Dan lelaki ni tawarkan, dia kata kalau kau nak susu ini, kamu serahkan tubuh. Jadi dalam keadaan itu, wanita ini menyerahkan tubuhnya untuk mendapatkan seteguk susu bagi menghilangkan kehausan. Dan wanita ini kemudian berjumpa dengan Saidina Umar, buat pengakuan, aku telah berzina tadi. Dan pada ketika itu, kebetulan Saidina Ali ada sebelah. Saidina Ali bertindak pada ketika itu sebagai seorang peguam bela. Dia bertanya soalan-soalan yang lebih lanjut lagi kepada wanita ini. Kenapa kau berzina? Di mana kau berzina? Jadi wanita ini cerita, aku berzina tadi dekat bawah pokok tengah padang pasir, tak ada susu, tak ada dalam keadaan dahaga. Tiba-tiba ada seorang lelaki datang, dia cerita balik. Dan bila perkara ini diceritakan kepada Saidina Umar, Khalifah Umar Al-Khattab, wanita ini tidak dikenakan hukuman hudud walaupun dia membuat ikrar dia melakukan zina, kerana perbuatan zina itu dibuat dalam keadaan-keadaan yang ada syubhah, ada keraguan yang tidak boleh dikenakan hudud. Jadi perkara-perkara ini yang kita nak ceritakan kepada masyarakat, supaya masyarakat sedar hudud itu bukan tujuan dia nak jatuh hukum je. Ada tujuan-tujuan lain kenapa kita nak hudud ni dilaksanakan. Balik pada soalan tentang enactment Negeri Kelantan itu, sebenarnya macam saya sebut tadilah, bila undang-undang itu dibuat oleh hukuman ataupun keterangan ditakninkan, dijadikan satu enactment dan dibuat oleh manusia, akan ada perkara-perkara kelemahan-kelemahan yang boleh dibincangkan, yang boleh dipinda dan sebagainya. Itu bukan undang-undang yang Kelantan buat tu pun bukan muktamad dan belum boleh laksana lagi pun, kan? Tentang yang akhir sekali tadi, hukuman mati tu, Razi tanya tadi tentang hukuman mati. Sebenarnya hukuman kisos itu tak dijelaskan pun bagaimana cara nak mematikan orang tu. Yang dibuat di Arab Saudi itu digunakan hukuman pancung, kerana bagi mereka dalam masyarakat Arab Saudi itu, pancung itu lebih cepat untuk mematikan orang dengan menggunakan pedang yang cukup tajam. Dan orang yang pancung itu dia memang keluarga pemancung orang, bukan sebarang orang. Di satu keturunan tu kerja dia memang pancung orang je, daripada datuk dia dulu sampailah hari ini kerja dia pancung orang sahaja.
Kerana Arab Saudi berpendapat itu hukuman yang boleh mematikan orang dengan cepat. Jadi proses mematikan itu pelbagai mengikut Yang tidak menyeksakan, yang boleh menyabut nyawa dengan cepat supaya orang yang mati itu tidak. Sebab kalau kita di Malaysia dulu, kita laksanakan hukuman bunuh. Dulu kita tidak ada, masa zaman dahulu bila bunuh tu, kadang-kadang orang yang dibunuh itu, yang bunuh orang ni, yang nak kena hukuman ganti ni, kadang-kadang dia rendah, dia pendek. So bila tali gantung tu, bila lantai dibuka, dia tergantung tu kuat, dia jadi laju sampai patah tengkuk, terjelir dan sebagainya. Itu zaman dulu. Dan kalau orang tu tinggi, kadang-kadang dia lambat mati. Sebab tali tu bila lantai tu terbuka, dia masih boleh berpijak pada lantai tu. Tapi sekarang ini kita dah ada teknologi, kita dah boleh ukur kalau orang tu tinggi mana, dia boleh letak tali tu tinggi mana. Kalau orang tu rendah, dia ada ukuran dia. Itu yang perubahan-perubahan yang berlaku. Kalaulah satu masa ada teknologi yang boleh mematikan orang dengan cepat, kita boleh guna, tak ada masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekejap lagi saya buka ruang untuk pertanyaan ataupun sesi soal jawab. Ini yang terakhir dan saya tak mahu banyak sangat sebab kita pun kesuntukan waktu. Tapi sebelum kita pergi ke soalan-soalan itu, ini mungkin kita tak boleh bukan nak simpul, tetapi kita nak ringkaskan kepada persoalan kita tentang realiti ataupun hanya idealistik sahaja pelaksanaan hudud ini. Prof Datuk, kita lihat di Kelantan sudah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan enactment hudud ini dalam bagi tahun 2015, pindaan untuk tahun 1993. Jadi apa kesannya seandainya itu dilaksanakan di Kelantan? Pertama sekali, saya tidak mengulas panjang tentang akta itu, tapi saya berpendapat akta itu perlu dikaji semula sebelum dibawa ke Parlimen dan diperbetulkan beberapa perkara yang perlu diperbetulkan dan kalau boleh disimpan saja sebagai akta yang sudah diluluskan oleh Dewan Negeri, tetapi yang dibawa kepada Parlimennya ialah usul atau cadangan-cadangan yang di luar daripada akta itu supaya pelaksanaan hudud di Malaysia ini boleh berjalan dengan secara yang baik, tidak melahirkan bising, tidak melahirkan kontroversi dan sebagainya. Itu cadangan saya. Sebab saya rasa apabila UMNO menyatakan komitmennya untuk menyokong pelaksanaan hudud di negara ini, saya rasa UMNO pun mempunyai satu konsep yang tersendiri tentang apa itu hudud yang boleh dilaksanakan. Kalau saya terpaksa bercakap politik sebab bila ditanya tentang hudud Kelantan, ada hubungannya dengan cita-cita politik Kelantan. Sikitlah, jangan masuk banyak-banyak sangat. Tak masuk banyak. Dia macam ni. Hudud adalah cita-cita politik bagi PAS yang memerintah negeri Kelantan. Ia bukan merupakan cita-cita politik UMNO atau Barisan Nasional. Tetapi oleh kerana adanya kesungguhan di kalangan PAS Kelantan dan mereka itu mendapat sokongan rakyat, maka adalah adil bagi Kerajaan Persekutuan memberi ruang kepada PAS di negeri supaya kuasa yang kamu ada itu boleh digunakan untuk melaksanakan cita-cita politik kamu. Jadi persetujuan ini sepatutnya diambil dengan secara bijak oleh pemimpin-pemimpin Kerajaan Negeri Kelantan dan mengemukakan suatu resolusi dalam bentuk undang-undang hudud atau undang-undang jenayah Islam Kelantan yang lebih sederhana, yang lebih rasional, yang lebih boleh diterima umum supaya tidak terpaksa Kerajaan Federal atau UMNO itu menolak. Sebab itu
Saya pada peringkat awal pun, saya katakan hudud Kelantan itu, saya, kalau anda tanya saya boleh sokong kalau sekiranya ia boleh membawa kepada perpaduan ummah. Yang kedua, ia boleh membawa kepada seluruh masyarakat dalam negara ini menghormati alternatif yang diberikan oleh Islam. Kalau masyarakat masih lagi menentang, maka kita cuba melihat di mana yang masyarakat tidak berasa selesa dan kita undurkan dulu. Oleh kerana itu, saya pernah mencadangkan supaya Kerajaan PAS Negeri Kelantan mengambil kira macam Dr. Azam katakan tadi, bagaimana British terpaksa mengambil 200 lebih tahun untuk memperkenalkan undang-undang mereka daripada satu akta ke satu akta. Malah saya mencadangkan supaya hudud ini dimulakan dengan akta kemalangan jalan raya yang dianggap lebih efisien walaupun ditentang oleh tadi yang mengatakan yang undang-undang sekarang ni pun ada dan sebagainya. Soalan Razul tadi juga boleh jawablah ke masalah apa yang paling utama sekarang kat Malaysia, masalah jalan raya. Jadi masalah kematian di Malaysia sekarang ni, orang bunuh orang tak seramai orang mati jalan raya. Okey, baik. Jadi kita selesai yang itu dulu. Okey, baik, kita tinggalkan itu. Terima kasih Prof Datuk. Saya nak tanya dengan Prof Dr. Azam tentang mana satu yang kita lebih utamakan, kemaslahatan umat atau kita laksanakan hukum Allah? Sebab ini ada dalam Quran, seperti juga disebut oleh tetamu kita members on the floor tadi juga menyebut tentang mendapatkan keredaan Allah. Jadi mana yang lebih utama? Ini nak jawab ni payah Sebab kalau saya kata tak utama, kawan-kawan kat PAS marah saya. Kalau saya cakap dia bukan mengikut keutamaan, nampak saya macam orang PKR. Payah nak jawab ni. Pada pengamatan saya dalam suasana yang ada hari ini, saya rasa ada jawatan kuasa teknikal yang telah ditubuhkan untuk melihat kepada pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam di Kelantan itu. Dan ada wakil daripada negeri Kelantan dan ada wakil daripada pusat. Apa yang saya dimaklumkan iaitu kerajaan pusat melalui wakilnya bersetuju supaya, dan ini telah banyak dibincangkan semenjak saya pelajar lagi mahasiswa, ialah untuk meningkatkan bidang kuasa mahkamah syariah. Yang tu yang menjadi keutamaan. Jadi apabila usul ini nak dibawa ke parlimen supaya ditingkatkan bidang kuasa mahkamah syariah, sebab dah bercakap lama dah, maka dengan sendirinya undang-undang yang ada pada hari ini di negeri-negeri yang melibatkan kesalahan moral, umpamanya zina, liwat, musahakah, dan juga yang bukan bersifat moral iaitu qazaf, dapat ditingkatkan bentuk hukumannya. Dan dalam masa yang sama, tanpa menyebut ini adalah hudud, kita telah melaksanakan sedikit sebanyak apa yang kita boleh laksanakan dalam keadaan yang diam-diam. Walau bagaimanapun, oleh kerana kehendak ini yang dikatakanlah, saya berrely kepada apa yang saya sebut tadi, iaitu kehendak di Kelantan melalui perwakilan yang diberi oleh rakyat Kelantan mahukan hukuman tersebut. Saya kira kita tidak boleh mengenepikan keadaan tersebut. Kita juga kena meraihkan setakat mana yang kita boleh raihkan. Jadi dengan kita laksanakan bidang kuasa yang diberi, kita tingkatkan bidang kuasa yang ada, sedikit sebanyak telah dapat mengisi ruangan-ruangan yang ada yang diminta oleh Kelantan tersebut dengan secara tidak disedari. Itu bagi saya lah. Tapi orang mungkin tak suka sebab tidak ada nama Islam. Tidak ada nama hudud. Bagi saya itu terpulang. Okey. Baik.
Ini masanya untuk saya buka kepada tetamu kita, penonton ni semua. Silakan puan. Tapi dengan tugas yang diberikan sebagai penganjur, sebagai pengerusi forum ni, saya vet soalan Cik Razul tadi tentang hukum ni, hukum jahiliah lah, kita ikut hukum jahiliah. Saya rasa ini dah jelas, hukum ni ada dalam Quran dan kita ikut hukum Quran. Baik, puan nama? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nick Alin. Sekali lagi? Nick Alin. Nick. Okay. Datuk Dr. Mahmud Zudi, jangan marah saya ya. Saya ni pun nak tahu soalan. Saya bertanya soalan untuk mengetahui. Jangan prejudis. Tanya. Okey. Ringkas soalannya. Okey. Saya nak tanya ya. Sebelum kita implementasikan hudud, kita kena mengetahui kan, di manakah dalil bahawa hudud itu daripada Allah? Kerana kalau saya membaca dalam Quran, di mana hukuman untuk ridah atau murtad dalam Quran, di mana hukuman syurb atau minum arak dalam Quran, di mana hukuman qazaf ke atas wanita yang tidak dapat membawa 4 orang saksi lelaki yang adil dalam Islam, dari mana datangnya hukuman ke atas pelewat dalam Al-Quran, dan adakah undang-undang hudud ini bermaksud had atau batasan? Kerana kalau kita ikut, hudud disebut sebanyak 14 kali dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, Al-Taubah, An-Nisa, Al-Talaq, Al-Mujadilah. Hudud sebenarnya bukan hukuman jenayah, tapi adalah moral guideline. Dalam 100 tahun Islam berkembang dari era bid'ah sehingga era Umawi, hudud diimplementasikan hanya sebanyak 6 kali dan 4 kali untuk pencuri. Jadi maqasid al-uqubah atau the purpose of the punishment is ada al-jawabir, al-islah, al-jawazir, al-tahzab. Jadi kalau saya kata saya ingin menolak hudud, sebenarnya saya bukan menolak hukum Allah. Saya hanya menolak hukum yang dibuat oleh manusia, yang ditafsirkan oleh manusia. Kerana kalau kita kira hak untuk hidup dan mati terletak di tangan Tuhan. Jadi macam mana kita boleh katakan ada hukuman bunuh? Walhal jadi because Islam berasaskan justice. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Puan Nick, gentleman yang di belakang, silakan. Saya selamat petang. Saya nama Joe. Saya kerja dalam makmah. Saya bukan ahli perundangan, ahli sains. Saya amat setuju dengan apa yang Prof. Datuk Paduka Dr. Mahmud Zudi yang tadi di mukadimah cadangkan aspek. Dia kena lihat dari undang-undang apapun juga, undang-undang Islam ke apa, kena dari approach tabi'i. Dia secara natural. Arti dia natural, semua orang boleh terima. I mean secara tabi'i is a natural law. It's a natural law, so you can make it commonly. Everyone practice it, accept it because it's common, it's natural. So I think kalau yang apa yang disarankan oleh syariat Islam itu bagus, it can put it into in the common law, in the penal codes. I am so okay with it, although I am not Muslim. Saya rasa approach macam tu lebih indah. And let's say tentang pampasan, insurans itu semua. So memang in our common law already sudah ada. And I don't think that bila penjajah datang, bila tiba-tiba semua undang-undang mansuh, and then jadi macam undang-undang British itu dengan undang-undang Islam itu bertembung. I don't see like that.
even have a lot of universal ground. Ada soalan? Ya, soalan itu, so yang penting yang tentang, so kalau yang natural dia kena fair and square, adil dan saksama, kena adil dan saksama dan konsisten, kan? So kalau tentang kena pampasan, kalau tak boleh kerja, dia kena masuk jail tu, tak boleh, siapa yang jaga anak. So that principle have to be consistent. Tapi bila saya lihat kalau curi kena potong tangan, dan dia tak boleh kerja, let's say dia insaf sudah, dia pun tak dapat kerja, atau anak-anak isteri dia akan sengsara. Tapi seperti yang disebut tadi, bukan mudah nak potong tangan. Ya, bukan mudah, tapi ada peluang, kan? Ada peluang, ada. So I think kena konsisten, itu prinsip. Kalau adil saksama, and I see that kalau ya. Saya kira saya dapat soalan tu. Terima kasih Mr. Chu. Baik. Ringkas kalau boleh. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih kepada IAS menganjurkan forum ini. Sarjit Singh dari Universiti Putra Malaysia. Sarjit. Ahli antropologi. Saya belajar juga agama Islam walaupun tidak ada ijazah tentang agama. Cuma saya nak tanya, adakah kita bersikap adil kepada masyarakat bukan Islam untuk menerima hudud sedangkan mereka tidak diberikan pendedahan untuk mempelajari agama Islam sejak kecil lagi? Bagi saya, Islam adalah agama yang adil. Seharusnya kita diberikan keadilan juga. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Baik, itu saja ya. Okey, saya buka satu lagi. Ringkas kalau boleh, tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syarif Shah. Pendek saja. Datuk, kawan lama saya, sebut tadi pasal aksiden, ya. Sebab saya bukan pakar dalam hudud dan sebagainya, saya saja nak pegang pada satu yang disebut oleh Datuk, iaitu sekiranya ada blood money boleh menyelesaikan masalah yang si mati atau yang kerugian. Itu A. Yang A yang cederakan orang ataupun merugikan orang, yang B mendapat. Tapi apakah denda kepada A sebenarnya selain daripada dia melepaskan diri, membayar denda dia melalui insurans dan sebagainya? Apa yang tertinggal? Kata orang putih, he goes scot free. Kalau dia dah ada insurans dan sebagainya, apakah denda untuk dia merasai yang dia sudah membuat satu kesalahan dan tidak harus melakukannya lagi? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Kedua, ada tambahan. Saya ucap terima kasih pada IAIS untuk menganjurkan ini, tetapi saya rasa kecewa. Kehadirannya amat mengecewakan. So tolong pihak Profesor Azam, tolong lain kali please disseminate your information to almost as many people as possible, especially students from UST Malaya, UIA dan sebagainya yang berdekatan. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tuan, ringkas. Tak, saya silakan. Ringkas. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Zaman. Saya daripada UIA. Okay, so dalam Islam, adil itu maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan hudud ini, jika kita implementasikan dia hanya untuk orang Islam dan bukan pada orang bukan Islam, mana keadilannya? Dan jika kita implementasikan juga kepada orang Islam dan juga bukan orang Islam, dia akan bercanggah dengan artikel 11 Federal Constitution, where all citizens have the right to profess one's belief. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih. Silakan Prof Datuk tentang soalan Puan Nik tadi tentang dalil. Yang saya mana ni
Terima kasihlah ni. Boleh tak saya berurus tanpa prejudis, tanya saya pun terima kasihlah. Jadi macam ni, tidak semuanya hukum itu ada dalam Quran. Tetapi kalau tidak ada dalam Quran, kita tidak boleh menafikan, dia tidak boleh disabitkan sebagai hukum. Jadi kalau tidak ada dalam Quran, ada dalam hadis. Kalau tidak ada dalam hadis, ada dalam qiyas. Jadi maknanya semuanya boleh macam logiknya lah. Saya bergurau sikit boleh lah. Jangan marah-marah ya. Bergurau sikit. Macam ni. Logik yang sama, kita boleh tanya, mana ada undang-undang jalan raya dalam perlembagaan persekutuan? Tak ada. Adanya ialah semangat yang diambil daripada perlembagaan itu dijadikan sebagai peraturan atau undang-undang jalan raya dan sebagainya begitu. Jadi logik yang macam tu juga. Soalnya, kalau ni kata ini bukan hudud, ini bukan hudud, ini bukan hudud. Hudud hanya istilah, betul. Wa tilka hududullah, itu hanya ayat yang dalam Al-Quran, hududullah. Tetapi para juris mengambil istilah ini untuk digunakan kepada capital punishment. Mereka itu mengambil ini. Jadi oleh kerana capital punishment ini dinaskan dalam Al-Quran atau hadis, itu pun ada khilaf. Ada perbezaan pendapat berapa jenis hudud itu. Ada orang menafikan minum arak itu hudud. Ada orang menafikan bahawa murtad itu hudud. Itu kita boleh bicarakan dengan jelas-jelasnya. Sebab itu bagi saya, yang ada di Kelantan itu, kita boleh review balik supaya tidak menyebabkan tension dalam masyarakat kita. Jadi kita boleh ambil satu kedudukan yang lebih sederhana. Begitu kan? Itu kalau saya dapat jawab itu. Jadi kalau kita nak buat argument daripada nas mana itu, kita boleh pergi detail lah. Dalam bilik-bilik kuliah, dalam tempat-tempat kita itu kita boleh detailkan. Kalau ini yang menjadi masalah kepada penolakan hudud dalam negara kita, maka kita boleh selesaikan dengan secara yang begitu. Mana yang kita boleh saring, mana yang kita boleh selesaikan, itu tak ada masalah lah. Jangan menjadi asas perkelahian. Yang saya tak suka sekarang ini ialah apabila hudud ini diperkenalkan dengan cara yang mungkin kurang bijaksana, ia akan melahirkan perkelahian dalam masyarakat, dan perkelahian itu lebih buruk daripada tujuan kita nak melaksanakan itu. Anak dia kelahi sama anak, kemudian maknya nak selesaikan perkelahian anak dia. Mak menjerit lebih kuat daripada perbalahan anak dalam rumah. Jadi suara bising mak terlebih teruk daripada anak. Macam saya bising kepada Siti tadilah. Jadi bising itu. Itu mungkin tidak bijak lah caranya. Jadi sekarang ni kita minta jelas ditengokkan balik. Saya tengok Dr. Azam, dia punya proposal itu baguslah. Supaya kita besarkan di sini, cembungkan di sini, besarkan di sini. Sebenarnya undang-undang yang diberikan oleh British kepada states ialah sekadar undang-undang kekeluargaan saja. Dan saya ingat lagi perbincangan saya dengan Profesor Hooker, seorang pakar dalam perundangan di Malaysia, ini undang-undang adat. Kita bersetuju ini bukan Islamic law. Undang-undang kekeluargaan Islam yang ada di negeri-negeri itu, tolong Prof. Azan jangan mahu kat saya kan. Ini bukan Islamic law sebenarnya, ini English law untuk Muslims dalam negara kita. Dia punya pattern tu ada. Jadi kita tak, bagi saya lah, kalau saya tak setuju kalau undang-undang itu dikembangkan sebegitu rupa dengan meninggalkan kemungkinan kita masukkan. Saya setuju 100% dengan rakan kita Encik Cho tadi kan. Encik Cho tadi, mana kita masukkan dalam common law. Profesor Ibrahim cakap tentang kita punya own common law dan sebagainya, tidak British common law lagi. Itu kita penyerapan secara bijak. Dan natural justice dalam satu kes Islamic banking,
Ada bank kalah kerana apa tu hakim kata we go to natural justice. Kemudian berapa bank rugi? Sampai sekarang ni bank pun bingung macam mana. Ini ada. Kalau dalam undang-undang jenayah nanti yang dilaksanakan, kalau bertentangan dengan natural justice, itu boleh dalam teori Islam besar natural justice ini. Cuma hudud tidak diperkenalkan oleh pakar-pakar akademik yang berwibawa. Hudud dalam negara kita diperkenalkan oleh politik. Jadi bahan perbelahan antara UMNO dengan PAS. Itu yang saya nak ceritakan malam ini pun. Kalau saya memberi kesan negatif terhadap pertautan politik dalam negara kita, besok saya tak nak cakap dah. Kalau orang politik tidak memberi jalan yang baik kepada kami, orang akademik, menerangkan sesuatu yang baik kepada masyarakat, tutup mulut. Saya letak plastik di sini dan saya tidak akan membantah sesiapa dia pun. Sama ada mereka itu ulama, orang politik. Sebab itu kerja kamu. Tapi kerja saya, apabila diberi ruang, kita terangkan. Baik, baik. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Dr. Azam. Okey, saya respon sikit masa dah suntuk ni. Mungkin kita boleh rumuskan juga. Bagi saya, melihat kepada kekangan yang ada dan realiti masyarakat yang ada dalam suasana yang berbeza negeri, saya suka mengambil pendekatan bahawa kita laksanakan setakat mana yang kita boleh laksanakan mengikut masa yang ada. Kalau kita rasa pada malam ini dah pukul 10.40, kita boleh minum air setakat setengah cawan, maka kita minumlah setengah cawan. Tetapi bukan pada waktu 12 malam kita perkena nasi Arab 2 pinggan. Lepas tu kita pergi tidur, dia akan merosakkan tubuh badan. Jadi hakikatnya ialah sama ada itu adil ataupun tidak. Tetapi Azam tetap adil. Azam memang tetap adil. Sebab nama saya Azam Adil. Timbul persoalan apakah adil ataupun tidak. Tadi soalan disebutkan apakah adil ataupun tidak apabila dikenakan ke atas orang Islam sahaja, tidak kepada orang bukan Islam. Kemudian persoalan timbul tentang apakah kita ada 2-3 soalan berkaitan dengan perkara itu. Saya tanya soalan untuk menjawab soalan tersebut. Hari ini sudah berlaku hari ini. Dalam enactment hari ini di semua negeri, apabila seseorang, satu pasang lelaki dan perempuan yang berlainan agama, seorang Islam, seorang bukan Islam, ditangkap dan didakwa di mahkamah syariah, muqaddimah zina ataupun zina dan sebagainya, dihukum dengan hukuman takzir. Yang Islam dibawa ke mahkamah syariah, didakwa. Yang bukan Islam, yang umur 16 tahun ke atas, yang memberi keizinan, ada konsen, tidak diambil tindakan. Tidak ada seorang pun yang bukan Islam maupun Islam tampil di jalan raya memohon supaya ini tidak adil. Kenapa orang Islam sahaja dihukum, orang bukan Islam tidak dihukum? Mana ada? Kalau kita betul-betul nak cakap pasal adil, hari ini sudah berlaku. Kenapa kita tidak bangkitkan perkara ini? Sudah berlaku dah. Ini yang akan berlaku, kita dah bangkit. Saya cabar tuan-tuan dan puan-puan. Esok pagi bangkit. Kata ini tidak adil. Kenapa orang Islam sahaja dihukum, orang bukan Islam dibiar? Barulah kita bercakap adil untuk yang akan datang. Saya bukan emosi, tapi saya nak provoke. Okay. Yang lain-lain tu saya ingat untuk Nick tu, saya ingat macam Prof Mahmud Zudidah, kita kena ikut kuliah kot. Kuliah itu undang-undang jenayah Islam. Jadi mungkin kalau saya pun sedang merangka lah di peringkat IS ni beberapa training, beberapa kursus pendek, dan mungkin di antaranya kalau kita boleh fikir dengan kekangan yang ada, kita boleh perkenalkan untuk tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar. Saya kira inilah di antara aktiviti-aktiviti yang kita dapat adakan supaya kita dapat belajar dan mempelajari. Terima kasih kepada Datuk Syaril.
seperti mana saya sebut awal tadi, kita tidak melihat kepada kuantiti, kita melihat kepada kualiti orang yang ada. Kualiti yang ada hari ini, pada malam ini, menyamai 1000 kehadiran yang ada. Kualiti soalannya, kualiti orang yang hadir. Ini bagi saya itu lebih penting. Dan terima kasih, saya tahu tapi kita ada kekangan sedikit, masalah-masalah yang kita tak dapat dielakkan, dan terima kasih di atas apa yang telah diusahakan. Dan insya-Allah saya boleh simpulkan di sini ialah dalam realiti masyarakat hari ini di Malaysia, kita boleh selesaikan polemik hudud ini menurut suasana yang ada. Kalau kita hendak supaya ianya dinamakan hudud, mungkin dia akan menemukan masa yang sedikit lebih. Tetapi kalau kita tidak namakan dia sebagai hudud, tapi kita melaksanakan bentuk-bentuk hukuman yang ada mengikut kesesuaian seperti ada dalam ajaran Islam, dan kita laksanakan seperti mana yang saya sebut di awal tadi, sama ada di peringkat mahkamah sivil maupun di peringkat mahkamah syariah, yang penting keadilan pada akhirnya tercapai. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Dan saya silakan Tuan Haji Musa untuk simpulkan sedikit dari pihak Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, apa komitmen yang boleh dimainkan. Terima kasih. Bagi pihak Persatuan Peguam Syar'i, kami memang mengalu-alukan program-program sebegini. Cuma sikit yang macam Mr. Cho sebut tadi tu, isu tentang potong tangan tu, sebenarnya macam Datuk Paduka sebut, perlu ada satu kelas buat khusus kita bincangkan, sebab dia bukan mudah untuk potong tangan orang dalam hukuman hudud tu. Dia ada 3 unsur yang perlu dikena pasti. Yang pertama, saya sebut secara pintas lalu je. Yang pertama, barang tu diambil secara senyap. Ini yang umum lah. Yang kedua, barang yang dicuri itu adalah harta. Kalau curi buah atau pokok tepi jalan tu, tak tahu siapa punya, tak kena hudud. Tapi kalau curi buah yang orang dah simpan dalam bakul dekat atas garaj, bawah garaj rumah tu, cukup had nisab dia, itu mungkin boleh kena hudud. Dia ada banyak perbahasan di situ. Dan yang ketiganya, harta itu milik orang lain, bukan barang yang diberi pinjam, bukan barang yang disewakan dan sebagainya. Dan ada lagi huraian-huraian dia. So perlu ada satu kelas, kerana bukan mudah dalam hudud itu sendiri, bukan mudah untuk potong tangan orang. Keadilan itu ada. Keadilan itu ada. Okey. Banyak ruang-ruang yang boleh untuk tidak dikenakan hudud. Ada dan peguam saya benda yakin juga, sebagai peguam syar'i, kalau hudud dilaksanakan di Malaysia ataupun kita mula di Kelantan dulu pun, saya yakin tidak akan ada orang yang kena potong tangan. Kami sebagai peguam akan pastikan tidak ada orang yang kena potong tangan. Baik. Okey. Sebagai kesimpulan, kita kena ingat yang Kelantan buat tu biarlah, dia dah buat kan. Memang banyak kelemahan-kelemahan yang ada. Dari segi cara potong tangan, cara sebat pun tak disebutkan. Banyak, kalau kita nak cari kelemahan memang banyak lah. Tapi benda tu dah ada. Satu perkara saja saya minta tuan-puan fikir, terutama bagi yang Muslim ni, kalau kita balik pada Al-Quran, kenapa dalam satu ayat tu, saya tak ingat dia punya ayat itu, tapi lebih kurangnya kenapa Allah itu sendiri mengadakan ataupun mencipta langit dan bumi ni, dalam Al-Quran disebut dalam masa 6 masa. Ada setengah riwayat dia kata dalam masa 6 hari. Kenapa? Padahal Allah boleh buat langit dan bumi itu kun fayakun. Dia kata nak jadi, jadilah. Itu nak menunjukkan bahawa supaya kita buat sesuatu itu dengan kesungguhan. Satu, kena bersungguh-sungguh. Yang kedua, kena sabar. Ambil masa untuk buat. Kalau nak cari benda yang nak buat, benda yang terbaik, kena ada kesungguhan, kena ada tempoh masa yang wajar. Jangan tak perlu nak tergesa-gesa. Kata nak hudud,
Hari ni buat, besok terus nak jalan, tak perlu. Ada proses. Ada proses dia. Baik. Itu sebagai kesimpulan Cik Zul. Baik, terima kasih. Zul, saya nak 1 minit je. Okey, Saya nak seminit, tambah seminit. sikit, 1 minit je. Seminit. Kita semua tahu dan Prof. Hamzri juga beritahu, terdapat satu hadis yang mengatakan bahawa, saya ambil terjemah Melayu, hendaklah kamu menolak hukuman hudud sekiranya terdapat elemen keraguan di dalamnya. Kerana kesilapan memaafkan adalah lebih baik daripada kesilapan menyatukan hukuman. Kalau kita ambil benda tu, kita boleh dapat laksanakan. Maknanya dengan keadaan suasana hari ini, kita cuba fikir-fikirkan tentang hadis ni. Dan apa yang ada dalam enactment Jenayah Syariah Kelantan tahun 93 telah dikritik hebat pada selepas itu. Di antara pengkritik itu ada saya. Mengkritik hebat setiap section itu, dan hasilnya 2015 pindaan itu telah mengambil beberapa kritik-kritikan komen-komen tersebut, dan saya rasa perlu enactment ini diperbaiki. Dan adanya satu perkara yang saya sangat nak sebut ini ialah perlunya ijtihad melihat kepada keadaan semasa di Malaysia dalam menzahirkan enactment tersebut. Okey. Termasuklah tadi kenapa kesaksian kena 4 lelaki, tak boleh 4 perempuan. Dan saya dalam banyak cerita-cerita yang saya ingat saya tak boleh ambil dah masa ni. Dan kalaulah berlaku, saya nak ceritalah, mustahil berlaku, persetubuhan zina itu berlaku di hadapan 10 wanita, boleh tak kita sabitkan kesalahan? Oh, dia wanita 10. Inilah yang saya katakan perlu kepada ijtihad. Sebab wanita dahulu dengan wanita sekarang berbeza. Wanita di Saudi dan wanita di Malaysia berbeza. Wanita di Pakistan, wanita di Malaysia berbeza. Wanita di Kelantan berbeza dengan wanita di Kuala Lumpur. Baik, terima kasih. Dan saya percaya ada satu persoalan tadi yang perlu kita sentuh juga tentang Dr. Syaril menyebut tentang kalau dia bayar blood money itu bagilah duit, tapi dendanya itu apa? Mungkin Prof. Datuk. Yalah, takut Datuk balik kecil hati tak jawab dia punya soalan. Dan kita simpulkan terus. Dia macam inilah tu. Kalau dia bayar blood money, dia dilepaskan daripada hukuman bunuh secara qisas. Tetapi dia tetap boleh dikenakan hukuman ta'zir, penjara ke apa tu, ataupun kena apa-apa, ada tindakan lah, tapi tidaklah sampai kepada bunuh, qisas dan sebagainya. Jadi penyelesaian tu ada. Cuma tadi saya nak betulkan sikit dari segi, saya nak simpulkan, sebenarnya ketakutan kita kepada Islam itu kerana dimomokkan oleh Barat saja. Tamadun itu adalah satu saja, sifatnya universal. Kalau kita tengok, kita masuk belajar jurisprudence misalnya, bila kita buat comparative antara Islamic jurisprudence dengan Roman law, ada orang katakan sama, undang-undang Roman sama dengan Islamic jurisprudence bagaimana ditafsirkan, sampai ada orientalis mengatakan bahawa para fuqaha ulama Islam itu cedok daripada undang-undang Rom. Baik, kita pergi lagi, buat komparatif lagi undang-undang Inggeris dengan undang-undang Islam. Ada orang katakan undang-undang Inggeris itu cedok daripada mazhab Hambali. Jadi cedok-mencedok itu dari segi jurisprudence berlaku. Cuma ini ada Quran, divine, ini ada Taurat, ini ada Injil dan sebagainya. Jadi kalau kita berfikir secara positif, kita boleh laksanakan untuk siapa sajalah. Itu mungkin saya boleh simpul sikit. Baik, dengan kata-kata itu saya percaya penonton kita yang ada di dalam dewan ini juga sudah mendapat manfaat daripada perbincangan kita ini. Terima kasih sekali lagi bagi pihak penganjur diucapkan kepada Profesor Emeritus Datuk Doktor, dan juga terima kasih kepada Dr. Azam, Prof. Dr. Azam, dan juga Tuan Haji Musa Awang atas perbincangan. Saya kira perbincangan yang cukup berkesan, dan terima kasih juga atas soalan-soalan yang ilmiah yang tuan-tuan lontarkan kepada kami. InsyaAllah kita minta dengan Dr. Azam supaya anjurkan lagi program-program semacam ini, mungkin tiap bulan ke apa, supaya kita dapat mencambahkan minda kita dan pemikiran kita kepada satu perkara, satu hal yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Baik, dengan kata-kata itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kalau ada kesilapan kata-kata sepanjang program ini
berlangsung. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada moderator Tuan Zulkifli Bujang dan barisan panelis yang telah menyumbangkan buah fikiran yang sangat bermanfaat kepada kita pada malam ini. Tanpa membuang masa, saya dengan ini menjemput Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif IAS Malaysia, untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada barisan panelis dan moderator kita. Dijemput yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zudi. Terima kasih Datuk. Dijemput yang berbahagia Tuan Haji Musa Awang. Terima kasih Tuan Haji. Dan dijemput Saudara Zulkifli Bujang. Dengan ini, Forum Pelaksanaan Hudud di Malaysia antara Ideal dan Realiti, anjuran IAS Malaysia dan My Suara TV melabuhkan tirai, dan selamat malam kepada semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.